Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nursalina binti Abdul Rahim, selaku fasilitator untuk program pendidikan kesihatan untuk slot community di bawah program AADK Sentul. Okey, untuk hari ini saya akan memberitahu tentang topik TB, penyakit TB. Okay. Ingin tahu mengenai TB? Okey, jom kita sama-sama mengetahui apa itu TB. Okey, kita sedia maklum TB ni memang sentiasa kita dah dengar daripada dulu lagi kan tentang penyakit-penyakit TB ni. So hari ni kita akan mengenali dengan lebih lanjut apa itu penyakit TB. Okey, ini gambar mengenai kuman TB kuman TB. Dia memang kecil kuman TB. Okey, apakah itu penyakit TB? Okey, TB ni kalau dulu kita dikenali sebagai batuk kering lah. Bahasa pasar kita panggil batuk kering, iaitu sejenis penyakit berjangkit yang berbahaya dan boleh membawa maut jika tidak diubati. Tapi sebenarnya kita selalu confuse penyakit TB dengan batuk biasa. Selalu kita ingatkan kita batuk-batuk biasa, tapi sebenarnya kita dijangkiti TB. Nanti kita akan belajar tentang simptom-simptom penyakit TB. Okey, penyakit TB ini dijangkiti oleh sejenis kuman yang dikenali sebagai Mycobacterium tuberculosis. Ini bahasa sains dia. Ataupun kita panggil dia kuman TB lah, senang kan. Ia dijangkiti bahagian paru-paru. Okey, bahagian paru-paru dan bagaimana cara ia merebak. Okey, kuman TB ni dia merebak melalui udara. Penyakit sakit TB ni kadang-kadang dia tidak menyedari dia dijangkiti TB. So kadang-kadang bila dia bersin ataupun dia batuk, dia telah menyebarkan berjuta-juta kuman TB. Kuman ini sangat ringan dan boleh terapung-apung di udara. Bahaya, sebab tu walaupun sakit TB tu yang masih berada di dalam rawatan, perlu memakai mask. Okey, sesiapa yang berada di kawasan yang berdekatan, risiko dia lebih kerana ia terdedah kepada kuman TB yang terapung-apung di udara. Okey, pesakit mengeluarkan kuman ini semata batuk dan bersin dan boleh menjangkiti mereka yang tinggal bersama. Okey, kemudian seterusnya saya akan pergi kepada, ini adalah gambar bagaimana kuman TB itu menjangkiti orang lain. Okey, pesakit TB menyebarkan bakteria kepada individu yang rapat dengannya. Okey, kadang-kadang bila kita bercakap pun, kita batuk, kita bersin, boleh menyebarkan kuman TB ni. Alright, ini adalah punca ataupun simptom nampak batuk salah satunya adalah batuk. Okey, tanda dan gejala penyakit TB. Ini dia ada bagi, iaitu batuk melebihi 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam berpeluh di waktu malam, dan juga peringkat yang paling serius adalah apabila batuk kita tu dia akan mengeluarkan darah. Okey, ini adalah peringkat yang kronik lah, paling serius bila batuk kita tu boleh menyebabkan batuk berdarah. Ini kemungkinan kita tidak mendapatkan rawatan kerana kita fikir itu adalah batuk biasa. Okey, cara-cara mengesan penyakit TB. Okey, macam mana cara-cara kita nak mengesan penyakit TB? Okey, pertama sekali apabila kita batuk secara berterusan selama 2 minggu ataupun lebih. Okey, so kita hendaklah menjalani pemeriksaan kahak bagi mengesan kuman TB. Tapi kita sedia maklum bila kita batuk, selalunya kita akan ambil ubat je lah. Pergi kedai, kita beli ubat, tapi kita tak sedar bahawa kita dijangkiti kuman TB. Jadi bila kita rasa kita batuk tu adalah batuk yang kering batuk yang kering, jadi kita kena pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan kahak. Okey, tuan-tuan boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital yang berhampiran. Kemudian kita akan buat pemeriksaan X-ray untuk doktor mengesan penyakit TB.
Okey, dia ada berbagai cara-cara rawatan untuk mengesan penyakit TB ni ya. Okey, seterusnya penyakit-penyakit TB ini adalah gambar mengenai macam mana kita pergi. Doktor akan memberi penerangan berkenaan penyakit TB kepada pesakit. Okey, seterusnya akan diberi sampel ataupun ubat ubat untuk ubat TB, di mana perlu datang setiap hari ke klinik ataupun hospital untuk mengambil ubat tersebut di hadapan pegawai kaki tangan Kementerian Kesihatan. Okey. Rawatan TB. Direct ni yang saya cakap tadi ni, directly observed treatment. Okey, di mana penyelidikan langsung oleh anggota kesihatan perubatan atau individu terlatih ke atas pesakit TB dengan melihat dan memastikan pesakit memakan ubat anti-TB. Ini yang saya cakap tadi tu. Kita kena pergi klinik, makan depan pegawai kesihatan. Okey, ubat ini perlu diambil selama 6 bulan. Dalam tempoh rawatan tersebut, sekiranya tuan-tuan tidak meninggalkan ubat setiap hari ni, jadi tak perlu risaulah, sebab maksudnya kuman TB tu telah dapat dikawal dengan pengambilan ubat. Okey, cara-cara mencegahnya. Bayi yang baru lahir hendaklah mendapatkan suntikan imunisasi BCG. Ini selalulah bila baby lahir, doktor nurse akan bagi suntikan imunisasi BCG. Suntikan BCG ni diberikan secara percuma kepada warga negara Malaysia kepada bayi yang baru lahir. Kepada sesiapa yang batuk selama 2 minggu atau lebih, hendaklah segera berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan kahak. Sekiranya disahkan sebagai penyakit TB, dapatkan rawatan sehingga tamat bagi mengelakkan penyakit TB menjangkiti ahli keluarga anda. Okey, kenapa benda ni penting ya? Kerana bila kita ambil rawatan tapi tiba-tiba kita stop, jadi kuman tu tak dapat dikawal. Sebab kita dah stop untuk pengambilan ubat. Sebab ubat tu dia berfungsi sebagai mengawal kuman-kuman TB tu. Maksudnya dia melemahkan kuman-kuman TB di dalam badan kita. Jadi apabila kita stop mengambil ubat, so kuman tu akan kembali aktif. Okey, ahli keluarga ataupun sesiapa yang berdampingan dengan penyakit TB juga perlu menjalani pemeriksaan kesihatan lanjut di hospital dan klinik yang berdekatan. Jadi kita tahulah siapa kita. Kalau kita kenal pasti ahli keluarga ataupun kawan-kawan ataupun jiran-jiran masyarakat yang sekeliling kita tu mendapat penyakit TB ni, so kita akan kena segera ke klinik kesihatan. Okey. Baiklah, ni baby. Bagaimana baby tu mendapat suntikan BCG ya, setelah dilahirkan. Kemudian persekitaran, tips-tips apa yang kita perlu buat jika ahli keluarga kita tu dijangkiti TB. Okey, pertama sekali adalah pengudaraan di dalam rumah tu, di dalam rumah itu sendiri. Okey, pastikan semua tingkap-tingkap dan juga pengudaraan di dalam rumah itu adalah dalam keadaan yang baik. Pastikan cahaya matahari dapat memancar masuk ke dalam rumah, kerana cahaya matahari ni dia boleh membunuh kuman TB yang terapung di udara. Okey, jadi kena pastikan semua pintu, tingkap apa semua tu terbuka untuk membenarkan cahaya matahari memasuki setiap ruang rumah. Okey, ini yang saya cakap tadi tu, setiap tingkap mesti dibuka pada siang hari supaya aliran udara berlaku. Okey, yang paling penting jangan meludah merata-rata kerana mungkin air ludah itu mengandungi kuman TB. So jangan meludah merata-rata ya. Okey, kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta, rawatan secara percuma bagi warga negara Malaysia, boleh mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di klinik kesihatan yang berdekatan. Semua ini adalah percuma. Okey, jadi
janganlah malas ataupun rasa segan untuk pergi mendapatkan rawatan sekiranya kita syak kita mempunyai simptom-simptom penyakit TB. Okey. Alright. Ini adalah X-ray untuk pesakit TB. Alright. Batuk lebih dari 2 minggu. Ingat, dia simptom dia satu je, iaitu batuk lebih dari 2 minggu. Kalau sekiranya anda batuk lebih 2 minggu, jadi anda kena segera membuat pemeriksaan ya. Jangan tangguh-tangguh. Okey, itu sahaja untuk kali ini mengenai penyakit TB. Untuk PDF ni saya dah serahkan kepada pegawai AEDK untuk di print dan diliminatkan, dan pihak tuan-tuan dan puan-puan akan meletakkan di satu sudut segmen info sihat di pusat komuniti tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya akan memberi link Kementerian Kesihatan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan info-info terkini mengenai jangkitan penyakit-penyakit dan juga isu-isu semasa. Dan saya juga memberi satu poster berkenaan penyakit TB dan juga satu video testimoni bekas penyakit TB untuk tuan-tuan lihat dan dengar bagaimana beliau berkongsi pengalaman beliau semasa beliau menjalani rawatan penyakit TB. Okey, sampai sini saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #kita jaga kita.